Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua anak-anak didik yang saya kasihi sekalian? Hari ini kita akan, pada minggu yang pertama, kita akan berbincangkan mengenai topik yang pertama, iaitu mengenai pengenalan terhadap pengertian etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Okey, baiklah. Yang berikut adalah 5 subtopik kepada topik pertama ini. Kita akan pergi satu persatu. Okey, yang pertama berkenaan dengan pengenalan etika dan peradaban. Kita lihat kat sini berkenaan dengan kepentingan etika dan peradaban dalam sesebuah masyarakat. Kenapa ia penting? Kita akan lihat sebenarnya etika dan peradaban ini ia adalah lambang kepribadian yang tinggi kepada sesebuah masyarakat. Dan etika dan peradaban ini membolehkan ahli-ahli dalam duduk dalam satu kelompok masyarakat itu untuk mengamalkan set tingkah laku yang sama untuk apa? Tujuan dia untuk hidup harmoni dan saling menghormati. Yang mana keadaan ini akan menyumbang kepada ke arah pembinaan negara bangsa. Kalau kita lihat hari ini di Malaysia, perjuangan untuk membina negara bangsa ini masih lagi belum tercapai. Itu adalah tanggungjawab kita lah yang saya sebut dalam kelas pertama tadi sebagai ejen ke arah untuk kita nak satukan keharmonian, perpaduan masyarakat di Malaysia supaya akhir sekali kita akan dapat capai untuk membina sebuah negara bangsa. Okay, baiklah. Terdapat beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan etika dan peradaban. Jadi ini adalah istilah-istilahnya: etika, adab, adat resam, adat istiadat, etos dan juga etiket. Baik, saya tidak berhasrat untuk menghuraikan satu persatu dengan lebih lanjut, tapi saya nak fokus kepada dua sahaja, iaitu istilah etika dan kemudian istilah adab. Jadi etika itu adalah kita panggil dia sebagai satu set tingkah laku ataupun prinsip moral yang menjadi pegangan kepada seseorang individu ataupun sesuatu kumpulan. Dia kita panggil macam kayu ukur lah, standard, satu standard kayu ukur. Orang akan lihat yang tingkah laku ini etika yang baik ataupun etika yang tidak baik. Jadi etika yang baik contohnya seperti bercakap jujur, amanah. Kalau etika tidak baik, sebaliknya lah. Menipu, manipulasi, menindas orang. Jadi ada juga kita lihat etika itu dikongsi. Dikongsi set tingkah laku itu dalam sesuatu kelompok. Kita sebut ini kan sesuatu kumpulan. Contohnya ada etika sebagai seorang pelajar. Maksudnya kamu kena menampilkan rupa paras yang bersesuaian sebagai seorang pelajar. Bukanlah rambutnya panjang bagi lelaki kan, panjang sehingga melebihi tengkuk sebagainya. Tu etika lah tu. Tidak mengamalkan plagiarism, itu etika sebagai seorang pelajar. Ada juga etika yang kita sebut etika penjawat awam, contohnya. So etika pekerjaan tertentu, contohnya etika pramugari ataupun pramugara. Jadi itu etika yang dikongsi dalam sesebuah kelompok yang tertentu. Okey, baik. Seterusnya berkenaan dengan adab. Adab ini pula kita panggil dia adalah budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik dan budi bahasa yang tinggi. Okey, baik. Jadi kalau kamu boleh baca lanjut komik kartun yang ada kat tepi ni, dan saya tinggalkan persoalan kepada kamu lah. Adakah kamu sendiri nilai, adakah watak yang ada dalam kartun ini kita boleh panggil dia beradab atau tidak? Dalam satu situasi kita nampak dia menghormati, dalam satu situasi lain dia seperti ada kasta, kasta untuk nak hormat atau tak hormat orang tu. Jadi kamu fikir-fikirkan. Okey, kemudian adalah istilah lain seperti adat resam sebagainya, itu kamu boleh baca sendiri. Okey.
Okey, kita pergi kepada subtopik yang kedua. Yang mana persoalannya adalah bagaimana kita hendak melihat etika dan peradaban itu mengikut acuan Malaysia. Jadi kita boleh menelitinya berdasarkan apa? Berdasarkan susur masa. Susur masa ni kita panggil timeline lah bahasa Inggerisnya. Timeline di mana etika dan peradaban itu dibahagikan kepada 3 zaman ni. Iaitu zaman pra-kolonial, zaman kolonial dan juga zaman pasca kolonial. Kolonial ni apa? Kolonial ini penjajahan. Kita dulu kan tanah Melayu pernah dijajah satu ketika dulu. Maka kita akan lihat kat sini bagaimana etika dan peradaban itu berkembang daripada tiap-tiap zaman itu. Okey. Kita lihat satu persatu, kita lihat pada zaman pra-kolonial, maknanya sebelum tanah Melayu itu dijajah, kita akan lihat telah wujud sebenarnya etika dalam masyarakat. Masa tu kita panggil yang ni, adab, kita panggil adat istiadat dan juga adat resam. So perkara ini dah wujud dah dalam diri penduduk Melayu tradisional pada zaman itu. Contohnya kita tengok orang dulu-dulu kan kalau nak lalu depan orang tua kena tunduk bongkokkan sikit badan, kena tundukkan pandangan ke bawah, barulah dikatakan beradab namanya kan, maksudnya menghormati orang tua. So banyak lagi lah adab-adab pada zaman pra-kolonial itu yang diwarisi, maksudnya dia sebarkan, dia terapkan dalam kalangan ahli keluarga masing-masing yang mana ia berkembang dan dikongsi bersama dalam kampung, dalam masyarakat Melayu tradisional pada masa itu. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini dalam peta ni, dia tulis situ habitat bangsa Melayu. Kita lihat kat situ bukan dekat tanah Melayu je. So kita berkongsi juga dengan Indonesia, ada Filipina kat situ, ada Brunei, Borneo kan. Jadi maksudnya sebab tu dikatakan kita ni adalah rumpun Melayu. Rumpun Melayu itu bukan hanya ada di Malaysia saja. Kita ada kalanya kita lihat kalau kita pergi negara-negara jiran ni kan, bila kita sebut di rumpun Melayu, maka ada adat-adat ataupun etika dan adab tertentu yang menjadi persamaan antara kita. Kita tengok bahasa lah. So bahasa pun lebih kurang je. Kelantan dengan Siam, kan? So lebih kurang. Kita boleh faham bahasa dia boleh faham bahasa kita. Sebab kita ni asalnya dulu adalah serumpun. Okey, jadi kita lihat pula zaman seterusnya. Okey, kemudian zaman seterusnya adalah zaman kolonial. Yang mana pada masa ini penjajah masuk dan menguasai negara kita, tanah kita. Maka dia bukan sahaja menguasai pentadbiran dan tanah air, namun sebenarnya dia membawa masuk bersama etika dan peradaban mereka ke dalam budaya kita. Okay? Jadi kalau kita lihat, dia sebab apa? Sebab bila kita dijajah, kita masyarakat pada waktu itu memang akan berinteraksi, saling berinteraksi dengan bangsa kolonial ni, bangsa penjajah ni. Maknanya dari sudut pendidikannya, dari sudut perundangannya, pentadbirannya, kan? Kita berinteraksi, maka sedikit sebanyak dia mempengaruhi tingkah laku masyarakat Melayu pada masa itu. Dan walaupun bukan semuanya menerima etika dan peradaban daripada Eropah itu masuk ke dalam negara kita, namun dia secara tak langsung dia mempengaruhi. Contohnya sampai hari ni pun kita lihat ada orang yang pakai kasut dalam rumah, kan? Itu bukan budaya kita dulu asal usulnya, tapi dia asal daripada zaman kolonial ni lah. Yang kita panggil ini kolonial ni, yang dah masuk adalah etika, etos dan juga etiket. Cara kita tabik hormat pada masa itu, cara kita berpakaian, kan? Dulu pakai baju kurung, baju Melayu, kebaya, kan? Bila masuk ni zaman kolonial ini, kita lihat kita pun berubah juga. Bila kata pakaian rasmi,
blazer, tie, kan? Sama juga dengan lainlah, berkasut, bertutup dan sebagainya. Jadi itu antara perubahan ke dalam tingkah laku dan etika yang dialami pada zaman kolonial. Okey, seterusnya adalah kita lihat zaman pasca kolonial. Yang ni kita panggil era moden. Era moden yang mana pra-kolonial gabung dengan kolonial. Okay, maka menghasilkan gabungan itu kita panggil hasilnya adalah etika moden. So etika moden ini digabung semua, ada adab, ada adat istiadat, ada adat resam, ada etika, etos dan juga etiket. Jadi percampuran ini, etika dan peradaban yang bercampur baur ini digalakkan lagi, digiatkan lagi dengan ledakan IT. So zaman globalisasi pun muncul, internet pun muncul, maka kita makin etika ini bercampur baur. Sebab itulah etika ini perlu diamalkan. Perlu diamalkan dalam diri kita. So etika yang betul itu perlu diamalkan dalam diri kita. Kerana apa? Supaya ia tidak luput di zaman, tidak luput ditelan zaman. Contohnya, kalau kita lihat hari ini ada segelintir ataupun sebahagian pelajar yang dia tak reti nak etika untuk berinteraksi dengan gurunya, dengan pesyarahnya contohnya. Dia sapa tu dah macam kawan-kawan dah dia buat kan. Jadi kat situ dia ada percampuran lah. Maksudnya antara etika yang sepatutnya kita pegang dan etika yang tidak baik, sepatutnya masyarakat tolak. Macam tu juga kalau kita tengok dalam konteks kekeluargaan, seorang bapa dia relax je, boleh je bagi fungsi ataupun tugas peranan membesarkan anak-anak, bagi makan ke anak, sebagainya, beri nafkah pada anak kepada isteri dia. Jadi dia boleh duduk kat kedai kopi lah, main dam contohnya. Jadi ini adalah etika yang kita panggil etika tidak baik dan dia adalah berlaku pada era moden ini, selepas pasca kolonial. Okey, baik. Seterusnya, kita akan lihat kepada subtopik yang ketiga, bagaimana kita nak menganalisis etika dan peradaban itu mengikut acuan Malaysia. Okey, kita ada tiga alat untuk kita nak analisis bagaimana tahap penghayatan etika dan peradaban itu. Kita lihat ada berbeza antara orang dengan orang. Seorang ni dengan seorang ni, antara masyarakat ini dengan masyarakat ini, dia berbeza. Kenapa berbeza? Ni lah, maknanya ini adalah alat untuk kita nak ukur ataupun lihat semula kenapa dia berbeza. Okey, yang pertama adalah perkembangan sejarah. Yang kedua adalah sistem sosial dan yang ketiga adalah biografi. Lihat dulu bagaimana pengaruh sejarah ini boleh mempengaruhi perbezaan penghayatan etika dan peradaban. Kalau kita lihat pengaruh sejarah ini, dia mempunyai hubung kait dengan peristiwa yang ataupun pengalaman lalu yang berkaitan dengan individu, keluarga dan komuniti dalam masyarakat. Bila kita sebut meneliti sejarah, bermaksud kita membangkitkan persoalan-persoalan dalam diri kita. Antaranya adalah kita boleh lihat kita melihat kembali asal-usul seseorang individu itu di negara ini. Adakah ia merupakan penduduk asal, ataupun ia adalah sebahagian daripada proses migrasi penduduk daripada wilayah alam Melayu tadi, yang kita tengok daripada sebahagian daripada Thailand, daripada Jawa, daripada Brunei sebagainya. Dan ataupun adakah ia kerana migrasi dari peradaban Cina, peradaban India, Arab, Eropah dan sebagainya kan. Jadi dan kita boleh lihat juga bagaimanakah negara ini dibentuk menjadi sebuah
negara. Maknanya berjaya menjadi sebuah negara itu adalah hasil usaha sama daripada penduduk asal ataupun bagaimana. So dengan meneliti sejarah, perkembangan sejarah itu akan menyebabkan seseorang itu dia lebih menghayati etika dan peradaban yang ada dalam Malaysia ini. Baik. Kemudian kita pergi pada alat yang kedua untuk analisis penghayatan etika dan peradaban, iaitu pengaruh struktur sosial. Struktur sosial ni maksudnya sistem sosial lah. Maksudnya hubungan yang ada dalam sesebuah masyarakat yang terjalin, yang mana fungsinya untuk menggerakkan dinamika sesebuah masyarakat. Kalau kita tengok pada struktur sosial tradisional dulu, golongan yang pemerintah adalah dari kalangan raja dan pembesar ataupun bangsawan. Jadi yang diperintah pula adalah rakyat jelata dan hamba. Ini tradisional dulu. Jadi dia adalah berdasarkan keturunan. Rakyat jelata ni tak bolehlah senang-senang jadi raja ataupun pembesar sebab dia adalah keturunan demi keturunan kan. Tapi dia berbeza dengan struktur sosial moden. Kita lihat kat sini, golongan pemerintah adalah terdiri daripada kelas atasan dan kelas menengah. Kemudian golongan diperintah adalah daripada kelas pekerja dan kelas bawahan. Jadi kalau kita lihat yang bagusnya adalah dalam struktur sosial moden ini kita boleh mengubah nasib diri kita dan keluarga kita. Contohnya kalau seseorang tu berasal daripada keluarga yang kurang berkemampuan, kurang pendidikan, kurang kewangan, jadi dia boleh berusaha berdasarkan kemampuan individu itu, berusaha untuk menambah pendapatan, mencukupkan keperluan dari sudut kewangan untuk akses yang lebih luas untuk anak-anak dia belajar, pergi ke Menara Gading, dan juga boleh juga menambah kualiti diri dengan timba ilmu pengetahuan. Macam kamu lah, kalau kamu rajin, kamu cemerlang, insya-Allah nanti akan ada pekerjaan yang baik menanti kamu lepas graduate nanti kan. Jadi itu adalah kebaikan. Maknanya kita boleh, setiap individu itu dia mampu untuk mengubah nasib diri dan keluarganya dalam struktur sosial moden. Jadi seterusnya adalah apabila seseorang itu tahu bahawa dirinya itu berasal daripada mana, kan, bagaimana ia lahir dan bagaimana ia boleh meneruskan kehidupan sampai sekarang, apakah sistem sosial yang dimiliki yang mampu mempengaruhi tingkah laku dia pada hari itu. Jadi bila dia tahu tentang biografi diri dia secara individu dan keluarganya dan daripada asal mana dia sudut komuniti masyarakat, maka dia akan memberi lebih kefahaman kepada dirinya untuk penghayatan etika dan peradaban lah. Contohnya, kalau kita tengok ada orang yang kahwin campur, keluarga kahwin campur, India Muslim kahwin dengan Melayu contohnya, maka dia akan lahirkan anak-anak yang mempunyai kecenderungan bertingkah laku ataupun beretika mengikut sama ada Melayu, cara Melayu atau cara India, sebab dia kahwin campur. Boleh jadi juga anak-anak itu dia punya rupa paras dia tu genetik Melayu, tapi dia punya kecenderungan suka makan makanan toseng, suka roti canai, suka kari mamak sebagainya kan. Sebab mak dia keturunan India, daripada kecil dia membesar dengan makanan-makanan sebegitu. Jadi dia boleh jadi campur lah, campur jati diri. Macam tu kita sebut. Okey, jadi ini pun salah satu alat untuk yang pengaruhi kepada perbezaan tingkah laku dan tindakan ataupun etika dan peradaban seseorang itu. Okey, baik. Kita dah selesai tentang tiga ini. Okey, kemudian kita pergi kepada penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat. So peringkat itu dibahagikan kepada
individu, keluarga, komuniti dan juga masyarakat. Ini antara faktor pembentukan lah. Okay. Dan yang ini kamu boleh baca sendiri bagaimana kepentingan penghayatan etika itu terhadap pelbagai peringkat tersebut. Yang mana keseluruhannya adalah penghayatan terhadap etika dan peradaban ini memberi kesan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap setiap peringkat ini. Baiklah. Subtopik yang terakhir sekali adalah penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Baiklah, kita akan lihat perbincangan ini terdiri daripada 3 aspek. Namun saya tak berhasrat untuk nak bincang panjang tentang masyarakat dan negara. Saya nak ulas tentang perbincangan etika berdasarkan peringkat pasaran. Kalau kita lihat di sini, maksud pasaran itu adalah maksudnya setiap rakyat Malaysia ini jika boleh kenal pasti kebolehan dalam diri masing-masing, kita kan berbeza. Ada orang terror ini, ada orang lemah kat sini kan. Jadi maksudnya ada orang cenderung kepada pertanian, ada orang dia pandai pertukangan, contohnya gitu. Jadi peluang-peluang yang ada itu, contohnya kalau dia minat dalam bidang ekonomi, dia boleh sambung belajar di luar negara, School of Economy kat mana? Amsterdam contohnya, kat University UK contohnya. Jadi begitu juga dengan bidang-bidang yang lain. Kalau kita lihat dulu zaman bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau dia pernah hantar segerombolan engineer ataupun pekerja yang berkemahiran tinggi ataupun separa mahir untuk ke Jepun untuk belajar teknik pembuatan kereta, sehingga bila balik kita boleh hasilkan Proton Saga, so kereta pertama yang kita banggakan dulu kan. Jadi maksudnya di situ apabila rakyat Malaysia ini berkebolehan ini pergi ke luar negara untuk mendapatkan pendidikan, maka bila dia balik-balik kepada negara kita, dia akan memberi nilai tambah, dia akan memberi, kita panggil menyumbang kepada modul pembangunan etika, yang dia akan memberi kiranya menambah nilai pasaran produk, kualiti kehidupan, kualiti kita dalam bertingkah laku kan. Jadi kat Jepun itu bukan saja belajar tentang teknik untuk buat kereta, namun kita buat masuk sekali dengan etika-etikanya, contohnya ketepatan masanya, kebersihannya kan. Jadi itu yang kita katakan bahawa apabila yang ni kan perbincangan etika peringkat pasaran ini, kita boleh membawa masuk nilai ataupun etika-etika daripada luar untuk memberi nilai tambah kepada pasaran di negara kita. Okey, baiklah. Kesimpulannya. Kesimpulannya secara umum kita ada 3 alat untuk menghayati ataupun menganalisis etika dan peradaban, yang mana alat-alat ini dia berbeza. Alat ini akan menyebabkan kita lihat tahap penghayatan etika dan peradaban antara orang dengan orang itu berbeza. Melalui apa? Kita akan lihat perkembangan sejarahnya. Macam sebelum ni lah kita cerita kan, kat mana dia bersekolah, kat mana dia dibesarkan. Okay? Kemudian dari sudut biografinya, biografi dirinya, keluarga dan juga komunitinya. Dan terakhir sekali adalah sistem sosial ataupun struktur sosial yang ada dalam negara kita. Okey kelas, terima kasih kerana mendengar dengan baik.